dulu terbenam dalam laut. Jawab. Bahasa itu bahasa berdasarkan pandangan mata. Dalam Quran banyak tempat-tempat macam tu. Tu yang ilal ardi kaifa sutihat. Ada lagi tahu mana? Ada cerita dalam surah Kahfi, kisah Zulkarnain tu, waktu dia mengembara seluruh dunia itu, antara tempat dia pergi ni, dia kata apa? Wajadahat taghrubu fi ainin hamiatin. Dia dapati matahari terbenam dalam mata air panas. Matahari taghrubu fi ainin hamiatin, terbenam, dia tengok terbenam dalam mata air panas. Nampak matahari terbenam dalam mata air. Matahari dengan mata air siapa besar? Untuk macam mana boleh matahari terbenam dalam mata air? Ini apa ni Quran ni? Quran mesti betul. Itu bahasa tu. Bahasa tu bahasa berdasarkan pandangan mata. Duk nampak matahari terbenam dalam air, macam mana kita sebut matahari terbenam dalam laut? Nak sebut apa ni? Jadi ayat Quran yang fakta macam tu, word by word, dengan realiti yang kita dah tengok mutawatirnya. Apa dia? Yang kata kalau contoh bumi ni bulat, dengan kata bumi sebenarnya adalah bulat, rata itu ialah bahasa Quran mengikut bahasa pandangan mata. Ayat Quran tu ditakwil. Ayat Quran tu tak dipakai dengan bahasa mentah dah. Yang ni yang kalau kita tengok ulama-ulama tafsir, macam tu ke? Ya. Sikit kalau saya sebut gini tak. Yang tu saya sebut yang memang ayat Quran tu kena takwil. Yang jangan kata bumi ni katalah Quran kata-kata dah. Quran kata-kata tu bahasa pandangan mata. Baik, kalau sebut lagi gini. Hujan ni main pada awan betul tak? Awan apa bawa hujan? Cumulus nimbus. Betul? Ada awan apa lagi? Tak tahu lah, dia memang tak pernah belajar. Apalah leceh dah ni. Tak pernah belajar ilmu alam teruk, sains pun teruk. Arab lagi tak boleh tanya, lagi tak kerti apa. Tapi budak Idrisiah ni kerti juga kot. Kod kan, mana awak tahu tak kajar dia. Apa saya nak cerita ni? Hujan atas kita tengok proses main pada awan. Dalam Quran ada tak ayat Quran yang kata bukan turun pada awan tapi turun pada langit? Ada ayat yang sebut awan, ada ayat yang sebut langit. Wa anzalna minas samaa'i maa'a, kami turun daripada langit. Ada yang fataral wadqa yakhruju min khilalih, itu ayat-ayat kamu nampak titisan-titisan hujan turun di celah-celah awan. Wa yunshi'us sahabas siqal, banyak tu dah sebut ayat Quran tu. Saya sebut pun surah mana, ayat mana, pergi semak lah. Awak bukan hafal ayat. Nama Nabi pun turun, mana ada nombor berapa. Numbering ni buat belakang kan. Bida'ah tu. Bida'ah. Saja usik gitu sikit. Tak faham sudah, saya nak tackle tak mana tu. Saya nak cerita apa? Hujan ni sebenarnya daripada langit ke daripada awan? Untuk ayat Quran kata pada langit tu macam mana? Nak sebut situ lah. Dengar elok. Atas kata ulama tafsir, memang duk tengok daripada awan. Tapi Quran ada sebut hujan yang direct pada langit. Memang ke tak ada hujan yang direct pada langit? Kalau itu bukan mutawatir, jangan takwil ayat Quran tu. Maksudnya hujan ni mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Quran. Ada hujan yang turun daripada awan, ada hujan yang turun pada langit. Apatah lagi kita pernah tengok fenomena itu. Ada ketika kita tengok hujan memang ada awan dulu, baru hujan, dan sebelum hujan biasanya ada angin. Wa arsalna riyaha mubasyiratin baina yaday rahmatih. Allah Ta'ala dia yang fokus, dia yang ceritakan, kami hantarkan angin dulu sebelum di hadapan rahmat kami. Masuk kata ulama tafsir, rahmat tu hujan. Sebelum hujan dia memang akan ada riyah, akan ada angin dulu. Itu fakta-fakta sains dalam Quran. Apa saya dah sebut ialah bila
kita tengok ada fenomena kita tengok langit cerah. Maksud cerah tu tak ada awan. Tapi hujan. Orang tua-tua dulu kita sebut apa? Hujan panas. Maksudnya matahari ada, cerah, panas, tapi hujan turun, awan tak nampak. Jadi maksudnya memang boleh ihtimal tanggung terus. Memang ada hujan betul daripada langit, bukan daripada awan. Satu, kalau tak ada fakta mutawatir yang menyebabkan Quran ditakwil, jangan takwil Quran. Jadi atas ayat ada yang sebut Quran daripada hujan daripada awan, hujan pada langit. Kita kaedah ahli sunnah wal jamaah beriman bahawasanya ada hujan daripada langit, ada hujan daripada awan. Tapi kalau bumi tadi, memang bumi bukan rata. Kalau rata pun rata pandangan mata, ataupun rata ni kita memang ada sebut rata. Macam mana kita sebut matahari terorbit, sebenarnya bukan terorbit matahari, bumi yang berpusing menghadap ke matahari, tapi kita sebut terorbit apa? Itulah bahasa yang dipakai berdasarkan pandangan mata. Dan sikit kalau kita tengok patah sejarah sikit dan andai kan, kalau katalah Rasulullah dia khabar gini, bumi ni sebenarnya bulat. Zaman dia bukan zaman ni. Zaman dia khabar bumi ni sebenarnya bulat, bukan rata. Agak-agak ada orang beriman dengan Rasulullah. Dia berkata apa? Biar benar Nabi ni, bumi bulat, jangan buat kelakar. Pasal zaman tu tak ada teknologi kan. Satu, Quran tak turun dengan bahasa tu. Walaupun tak turun dengan bahasa gitu, taklah Quran menafikan bulatnya bumi. Bahkan ada lagi Quran sebut gini, nak dalil kata yang tu kalau kita belajar ilmu tafsir dan dengan kaedah belajar bahasa Arab, itu dalil menunjukkan bahawasanya bumi adalah bulat. Apa? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahaba. Kamu lihat bukit bukau, gunung ganang. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Kamu duk sangka bukit ni jamid, dia still, tak bergerak. Bukit memang kita tengok tak bergerak ke tak? Bukit tak bergerak. Memanglah bukit mana ada kaki tak berjalan, mana ada. Tapi Quran sebut apa? Kamu sangka bumi ni, cuma dulu ulama kita pun tak faham bahasa tu, apa maksud Quran itu, apa konteks dia dengan kejadian bumi berpusing dan bumi ni bulat. Quran kata kamu lihat bukit, wa taral jibala tahsabuha jamidatan, kamu lihat dia jamid, dia maksud dia still. Tapi orang Taala kata apa? Wa hiya tamurru marra sahaba, padahalnya bukit ini dia bergerak, marra yamurru, dia bergerak, marra sahab, macam mana bergeraknya awan. Macam mana? Bumi bergerak macam mana bergeraknya awan. Apa faham itu? Bumi bergerak tu. Bumi bergerak. Asal cerita bukit tu. Bukit bergerak. Bukit bergerak. Gunung bergerak. Ya, bergerak macam mana? Bergerak macam bergerak awan. Sebelum ada teknologi dan sebelum ada ilmu pengetahuan yang manusia explore, ayat tu orang tak faham. Dan orang tanggung macam-macam. Masuk dia macam ni, masuk dia macam ni. Tapi bila tengok zaman dah ni, tak heran lah, memanglah bumi bergerak. Memanglah bukit kita tengok dia still, tapi sebenarnya tamurru marra sahab, dia bergerak macam mana pergerakan awan. Pasal awan bergerak, macam itulah bergeraknya bukit-bukit. Bila bukit bergerak, bumi bergerak. Itu menunjukkan bumi ada rotation dan bergerakan. Faham dengan apa? Dengan sains dalam Quran. Sains tu S-I-G-N-S, sains, isyarat. Itu dalil. Itu apa lagi sebut? Tu bahasa Arabnya isyarah daripada Quran menunjukkan bahawasanya bumi adalah bergerak. Kita syarah dalam bentuk sains sikit itu. Apa tujuan saya nak cerita semua tu? Nak cerita apa? Cerita mutawatir. Mutawatir. Jadi dalil kepada Rasulullah dia manusia dan apa sifat ketiga yang daripada dia adalah mutawatir. Begitulah juga memahamkan bumi ini bulat. Matahari, bumi berpusing atas paksinya. Faham dengan kaedah mutawatir. Mutawatir. Jadi kalau ada ayat-ayat Quran yang
Faham sekali lalu macam matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Faham sekali kalau kita belajar hadis pun macam tu. Faham sekali lalu seolah-olah macam bumi ni rata tapi sebenarnya bulat. Maka ayat-ayat Quran tu takwil. Begitu juga kejadian hujan. Tengok fakta sains, dia kata memang hujan datang daripada awan. Tapi ada Quran sebut pada langit. Kalau benda yang tak boleh dinafi, jangan nafi. Dan tak perlu takwil ayat Quran tu. Bahkan kita beriman bahawasanya nisbah hujan ada datang daripada awan, ada hujan datang daripada langit. Jadi kalau bumi itu memang bumi bulat, bumi bukan rata, tu sutihat wal ardu ba'da zalika dahaha. Orang Taala plain dengan dia. Rata pada pandangan mata. Ataupun rata dengan mana dia sesuai untuk diduduki. Tu ilmu usul tu, nak belajar dan nak faham bab tu, dengan kita belajar dalam format tu, yang tu yang kalau dengan kita dah belajar bab ketuhanan dulu, ada benda yang mustahil. Yang ni kita sebut dalam bab-bab fakta alam sikit, ilmu alam, geografi. Kalau kita belajar dalam bab ketuhanan, begitu juga semalam kita ada sebut ayat Quran yang sebut wa wajadaka dhallan fahada. Adakah tidak kami dapati kamu dalam keadaan sesat? Allah kata Nabi Muhammad sesat. Mustahil sesat Nabi Muhammad. Untuk apa maksud sesat? Mesti bukan dhalan dengan makna tak dapat hidayat, tapi dhalan dengan makna tak datang wahyu lagi. Tapi dia di atas hanif, cara berfikir yang betul, akidah yang mantap, fahaman yang betul dalam ketuhanan, tak pernah langsung nak sembah berhala dan buat akhlak-akhlak yang tak baik. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala telah beri petunjuk pada dia pada awal lagi dengan memberikan kefahaman yang betul dengan akal yang waras dan ciri kepribadian yang tinggi. Jadi maksud dhalan tu bukan istilahnya sesat, tapi dhalan dengan makna tak ada bimbingan wahyu. Itu saja. Mestinya yang Quran mesti tanggung macam tu. Nak tunjuk apa? Tu yang ulama kita ajar kat kita format, dia ajar format dulu. Kita belajar ni ambil dah daripada Quran hadis, ini format. Kau belajar ni dulu, kau masuk tafsir, baru kau ngaji hadis. Zaman kita lah ni tuan-tuan, apa yang berlaku ialah tauhid format macam ni, tak mahu ngaji, tiba-tiba ngaji hadis, tiba-tiba ngaji tafsir. Tu sesat tu. Yang kalau ayat Quran mentah-mentah Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada muka, biar benar. Sedangkan muka ni adalah kejadian makhluk. Untuk ayat Quran ada muka, persoal begini, itu bumi rata, kau nak sempak ke mana? Kalau nak persoal tu banyak. Itu kalau yang ayat Quran laisa kamitslihi, kalau laisa kamitslihi syai' itu nak buang mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad tu nak buang mana? Kalau nak sabitkan ada muka di tangan pada Allah Ta'ala. Lagi ayat yang kita duk baca zikir tu, subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah tu maksudnya apa? Bersihkan, nafikan, tidakkan pada Allah Ta'ala perkara tak layak. Adanya muka, ada juzuk anggota ni layak ke Allah Ta'ala? Kita diajar dengan sabbahalillah, yusabbihu lillah, sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah, ada dengan fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada dengan fi'il amar, ada dengan masdar. Maksudnya suruhan membersihkan Allah Ta'ala daripada perkara tak layak, cukup kuat dalam Quran. Bulan tu begitu banyak ayat Quran yang macam tu. Nak campak mana ayat Quran tu? Takkan nak faham bodoh-bodoh Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala pun turun ke bumi, Allah Ta'ala duduk ke arah. Takkan nak faham mentah-mentah bodoh-bodoh gitu. Untuk macam mana nak relate kan? Itu yang ulama sebut ayat tu ayat mutasyabihat. Bukan makna muka. Muka adalah juzuk dan anggota. Mesti bukan makna muka, must be something there. Apa something tu? Kita tak reti reality, sebut macam mana? Sabit lafaz, makna terjemah memang sedia maklum, tapi takkan makna juzuk anggota. Subhanallah, bersihkan daripada perkara tak layak. Apa makna dia? Wallahu alam. Tu baru akidah salaf. Kalau kaedah ulama khalaf, dia kata yang ni majaz mursal. Pasal turun Quran dengan Quranan Arabiyyan. Dia kata majaz panjang mursal. Pasal apa? Itlaqil juz wa iradatil kull. Apa maksud muka? Mesti bukan makna muka. Mesti bukan makna muka tu mesti asal. Bersihkan daripada makna juzuk dan anggota. Untuk apa maksud dia? Maksudnya zatuhu ta'ala. Wa yabqa zatuhu ta'ala. Itu kaedah khalaf. Tu yang kita tengok ngaji kita. Pasal tu ulama buat huraian macam tu. Pasal apa? Pasal selesaikan semua yang Quran dah hadis,
Ini intipati dia. Apa yang berlaku sekali lagi kalau sebut zaman sekarang tuan-tuan, apa yang berlaku ialah pergi ngaji ayat Quran untuk telan mentah-mentah, iktikad buta-buta gitu. Itu masalah kat kita. Yang kelahi dengan Wahabi, yang kata golongan pahaman Wahabi, itu Wahabi dalam berakidah, itu gak Wahabi dalam pahaman-pahaman fiqh sama. Bid'ah, usuli bid'ah, ni bid'ah siapa? Pasal bodoh dia tak tengok semua hadis. Dengan apa kaedah nak ambil daripada semua hadis dalam Quran. Dia hanya tengok satu hadis, lepas tu pakai mentah-mentah hadis. Itu yang jadi. Baik. Jadi apa kita baca tu kalau ikut tentang mutawatir, yang mutawatir dengan bahasa ayat disebut bukti bahawasanya Nabi kita adalah benar, adalah manusia yang bersifat manusia, dan ciri manusia pula tu ciri yang tak menjatuhkan martabat dia, dan memang orang akui bahawasanya dia punya akhlak yang sangat mulia. Dapat dilihat dengan mata dan isyaratkan perkhabaran tu orang zaman tu dapat lihat, kita yang tak dapat lihat ni sekalipun, tapi oleh kerana daripada satu generasi kepada satu generasi dengan begitu ramainya orang meriwayatkan perkara yang datang pada Nabi, perkhabaran itu pula sampai ke kita, macam tu menunjukkan bahawasanya dia adalah manusia, maka perkhabaran itu dipanggil perkhabaran mutawatir. Maksudnya kita memang beriman bahawasanya sebab kita bicara ni itu adalah diistilahkan sebagai dalil memang dia adalah manusia. Nak sebut, nak ambil itu adalah salah satu kaedah pendalilan. Macam mana saya sebut ni, Mekah pun kita tak pernah sampai bagi mereka yang tak pernah sampai. Tapi walaupun kita tak pernah sampai, ramai manusia yang dah pergi, dan daripada satu generasi, daripada mulut ke mulut, daripada orang ke orang, telah menceritakan Mekah tu, saya sebut di Jepun dan sebagainya. Dan pula tu mustahil seramai itu akan berpakat membuat pendustaan. Benar bahawasanya memang Mekah ada, Jepun ada. Sikit lagi kalau saya sambung tu, macam mana zaman lain ni timbul isu tu, tapi dulu tak timbul pun. Misal contoh tahu mana, betul ke manusia Neil Armstrong tu sampai ke bulan? Zaman lain ni ada kecoh-kecoh sikit kan. Neil Armstrong pun meninggal lah, dan dia mati akhir hayat di Islam. Neil Armstrong Islam kan, tahu Neil Armstrong masuk Islam tu. Bila dia masuk Islam tu satu hal lah, nak sebut betul ke dia pergi bulan. Nisbah dia kata apa? Betul lah, I go there. Dan antara sebab dia Islam tu, tahu dia pasal apa? Macam mana pun saya nak cerita pergi bulan tu, betul kan pergi bulan. Dah, kalau tak betul orang nak cerita kan, saja-saja nak reka orang pergi bulan padahal tak pergi. Oi, bukan sedang nak buat cerita-cerita bohong itu. Pula tu masuk dalam buku, masuk dalam sejarah, keluar fakta macam kita sebut hari ni lah. Betul ke Datuk apa tu yang seberang, yang berenang Selat Inggris itu, Datuk apa tu? Datuk Malik tu, yang berenang pakai sependa kan, yang tak sembahyang tu. Boh fikir pasal itu. Berenang laut sejuk gila tu. Betul ke? Yalah, masuk dalam buku tu. Tokoh-tokoh negara yang mengharumkan Malaysia ke seluruh satu dunia kan, seantero dunia. Siapa? Datuk Malik dapat nama tu. Macam mana pun betul ke? Kalau padahal berapa orang yang tengok dia berenang tu pun, itu pun dia dipakai dan diiktikad masuk dalam buku. Yang ni saya sebut naik ke bulan. Macam mana pun Neil Armstrong tu sendiri khabar dia masuk Islam tentang pasal apa? Pasal fenomena dia berlaku di bulan lah. Pasal pergi bulan antaranya dia tengok ada satu jalur besar, bukan jalur kat bumi tu, kat bulan tu, dia tengok macam satu garisan besar sepanjang-panjang bulan tu. Masa tu dia tak tahu benda, dia tak timbul lah muskil apa kat dia. Lepas tu dia masa kat bulan tu rupanya dia pernah dengar azan. Dia dengar azan. Tapi masa tu azan apa, mana dia tahu benda. Punca dia masuk Islam pasal apa? Pasal orang putih ni suka mengembara kan, tambah duit banyak, tambah tokoh macam tu. Kalau Datuk Muzaffar tu pun berapa juta dapat bulanan lah, berapa ribu dia dapat bulan ni, saya tak tahu, tanya dia kan. Orang-orang yang tahu dia pernah jadi orang istimewa ni biasanya ada allowance je tu. Jadi YB pun ada allowance, jadi Johan Kebangsaan pun ada allowance, jadi Johan Badminton pun ada allowance.
tambah jadi pergi naik angkasa lah, mesti ada elang punya. Okey, dia dapat jadi orang kaya, dia duit banyak, dia explore pergi-pergi, dia pergi negeri Islam ni, Pakistan apa tu, dia dengar orang azan. Kata dia, I heard this sound before. Where is it? At the moon. Dia kaji, tanya, apa kaitan azan ni? Rupanya Nabi Muhammad, tu cerita Nabi Muhammad pula gini, cerita Islam, cerita mukjizat Nabi Muhammad pernah belah bulan. Dia teringat balik bulan yang dia pernah sampai tu. Oh, it's true. Terus pergi cari masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pasal apa? Kata dia, memang bulan ni memang betul terbelah. Aku tengok satu line panjang ini, memang tak ada fakta lain, mesti dia belah cantum balik. Satu kejadian tu jadi gitu. Beriman terus kan? Tak ubah lah. Kalau ikut ancaman macam mana tu, mesti gila ya. Tapi dia yakin dengan dalil yang sangat kuat bahawasanya memang itu ialah fakta betul. Tujuan saya nak sebut tu, saya nak sebut apa? Betul ke memang orang pergi bulan? Betul. Orang pergi bulan pun beriman dengan sebab dia pergi bulan. Maksudnya memang betul pergi bulan lah. Dia bukan cerita dongeng. Walaupun ada orang petikai malam ni. Macam mana pun sikit ke sana nak sebut apa? Saya nak sebut salah satu kaedah yang disebut oleh ulama untuk menjadi dalil di atas bab i'tiqad adalah mutawatir. Mutawatir. Cuma bab ni di atas kaedah mutawatir, cuma pastikan mutawatir tu adalah memang mutawatir. Kalau benda tu bukan mutawatir, tu jaga. Sikit saya nak sebut tentang bukan mutawatir tu. Misalnya macam mana? Macam Syiah. Dia mereka cerita-cerita yang pelik-pelik, tuan-tuan, yang kita tak pernah dengar, tapi dia create cerita sampai cerita tu jadi betul. Ni ya. Kalau orang berakai, dia boleh tolak Syiah mentah-mentah aja. Bodoh ingat Syiah ni. Dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad sebelum dia wafat, dia dah kata dah sepatutnya jadi khalifah ni Sayyidina Ali. Dia boleh create cerita macam tu. Kalau bayangan zaman Nabi yang sahabat begitu taat dengan Rasulullah, kalau Rasulullah pernah kabur orang jadi khalifah ni Sayyidina Ali, agak-agak ada tak sahabat yang nak engkau? Jawab lah. Sahabat weh, bukan orang Bukit Jandan. Agak-agak ada tak sahabat yang akan engkau perintah Nabi kalau memang Sayyidina Ali adalah orang yang sepatutnya dilantik jadi khalifah? Jawab. Tidaknya. Untuk siapa yang dilantik jadi khalifah lepas Rasulullah wafat? Abu Bakar. Abu Bakar lah. Apa pula Sayyidina Ali pula? Merepek dia ni. Habis-habis nak Ali ya. Ali yang sepatutnya. Jadi 3 orang ni, Abu Bakar, Umar, Uthman ni nak campak mana? Pula tu kalau kata seorang aja yang jahat ke Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar Allah iktiraf sahabat Rasulullah. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana. La takhaf inna wa la tahzan inna Allah ma'ana. Jangan takut. Allah Taala kata ketika Rasulullah kata idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah kata pada para sahabatnya, Allah iktiraf Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Macam mana orang macam tu Syiah boleh pergi kutuk, boleh kata macam-macam. Begitu juga Umar, begitu juga Uthman. Kalau andai kata Ali adalah sepatutnya jadi lantik, macam mana boleh langkah 3 orang? Tok Syiah dia create ke mana? Sayyidina Ali telah bertaqiyah pada ketika itu. Jadi dia terpaksa mengaku pasal dia seorang. Yang lain ramai. Nanti kalau dia kata dia lantik jadi khalifah, habis semua orang lawan dia. Pula dia boleh create tu, dia boleh create cerita pembohongan tu. Bengong macam mana pun create tu, ada orang pakai. Sampai ada kerajaan Syiah ni yang mendakwa bunyi Islam, padahal tak ada satu pun ajaran Islam betul yang dia punya amalan tu. Lepas tu apa lagi bukti bahawasanya bukan Sayyidina Ali yang sepatutnya dilantik jadi khalifah lepas Rasulullah wafat? Bila Sayyidina Ali dilantik jadi khalifah, tahu apa ucapan dasar mula-mula dia ucap waktu dia dilantik jadi khalifah? Kalau kita belajar sejarah ada kan? Kalau kita belajar sejarah kesusasteraan Arab dengan bahasa Arab,
Kita akan belajar teks yang pernah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali berucapkan waktu mula-mula jadi khalifah. Antara teks dia, saya tak ingat apa-apa Arab dia tu, tapi dia sebut gini. Kata dia, aku lantik jadi khalifah ni pasal hampa yang nak lantik aku jadi khalifah. Sebenarnya aku rasa aku tak layak jadi khalifah. Itu perkataan apa? Sayyidina Ali. Kalau memang Rasulullah kata dia sepatutnya jadi khalifah, dia akan kata apa? Sepatutnya aku jadi khalifah ni dulu lagi sebelum Abu Bakar. Ni baru aku jadi khalifah tak? Tapi dia kata apa? Aku ni jadi khalifah pasal hampa dah lantik aku jadi khalifah. Apa maksudnya? Memang Rasulullah tak pernah kata bahawasanya Ali adalah orang yang sepatutnya jadi khalifah selepas Rasulullah wafat. Ini adalah satu benda yang di-create oleh Syiah. Create pun dia orang buat sampai cerita tu betul. Sampai bulan Muharram, sampai jadi macam satu ibadat pula. Apa dia? Husain mazlum, Husain mazlum, Husain mazlum. Buat apa? Nak mengingati kerabat Rasulullah yang telah teraniaya di Karbala. Itu bukan mengingati namanya, itu meratapi orang mati. Bodoh, bukan ajaran Islam. Rasulullah ada isyarat dalam hadis ini, laisa minna man darabal hudud, syaqqal juyub, bukan di kalangan kami, atau kama qala, bukan di kalangan kami orang yang duk tepuk-tepuk muka, orang yang duk koyak-koyak baju. Dulu katap orang mati macam tu zaman jahiliah. Benda tu dah dibasmi. Mai puak-puak Syiah ni buat amalan tu balik. Usik lah bengong. Kononnya untuk meraihkan hari Asyura, untuk mengingati kesedihan kerabat Rasulullah telah dibunuh. Yang dah dibunuh tu lah. Tapi bukan kita kaedah mengingatinya tu sampai pukul-pukul badan, apatah lagi ambil benda melukakan badan macam pesta Taipusam pula. Pelik-pelik orang ni. Itu yang kata keluar daripada ajaran Islam. Tak ada ajaran Islam langsung. Tapi dia boleh create macam dia betul. Dan ramai orang duk ikut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita. Macam mana pun saya nak syarah tu, syarah apa? Syarah mutawatir. Benda tu bukan mutawatir. Benda tu create. Masih boleh ada istilahnya still satu kelompok masyarakat reka cerita, sebarkan cerita tu seolah benda-benda tu betul. Kalau tentang Rasulullah dia benar, dia betul, orang tu memang orang tak boleh create. Memang dia adalah Nabi. Khususnya dalam fakta-fakta itulah. Memang dia adalah Nabi, memang dia adalah Rasul, memang dia adalah manusia dan bersifat dengan manusia. Kita asal bicara situ. Cuma nak sebut sikit tentang kaedah mutawatir itu salah satu daripada kawaid syarak untuk mensabitkan hukum. InsyaAllah kita sambung nanti sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Yang ni dia nak buat satu rumusan nanti. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa dia yang terkandung dalam kalimah syahadah itu dengan apa yang telah kita belajar lepas. InsyaAllah kita sambung tu akan datang. Wallahu a'lam, yang baik pada Allah Ta'ala, silap salah qasar pasti tak sedap dengar tu daripada kesilapan yang mana. Soalan kalau ada dengan apa kita bicara mutawatir tu dan sebagainya. Ada soal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.